Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min indika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni ya halimu khalliqni bi khuluqin ilmi وحققني بحقائق علمي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال muka surat 19 pada kata dan lagi firman-Nya Ta'ala tu. Muka 19 tengah-tengah tu, ya katanya dan lagi firman-Nya Ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Artinya bertetah-tetah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Artinya memberi ketahui ia akan Nabi Musa dengan kalam yang qadim, dengan bahawa bertetahkan dia akan tetahan yang boleh ia fahamkan daripadanya akan maksudnya. Inilah makna kata mereka itu membukakan hijab dan memperdengarkan kalamnya yang qadim. Bukanlah maknanya bahawa perkataan Allah Ta'ala itu satu. Maka memperdengarkan dia akan Nabi Musa dan Nabi kita dengan dalil berlain-lainan hukum syariat dan bernasakh-nasakh dengan dalil berulang-ulang menggugur Allah Ta'ala daripada Nabi kita dan umatnya akan fardu sembahyang pada malam Mi'raj. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupalah kita semua ni marilah lahirkan dalam hati kesyukuran, syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari berasa mujur, mari berasa terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala beri kepada kita satu perkara yang mahal. Allah Ta'ala beri kepada kita satu perkara yang tidak ada harga kita nak boleh nilai. Dan satu perkara yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita nak beli, nak cari, nak usaha tak boleh. Iaitu, ialah Allah Ta'ala bagi ni'matul iman dan ni'matul Islam kepada kita. Kita nak cari tak boleh, kita nak usaha tak boleh,
Sehingga mana walaupun kaya setara mana, nak nilai dengan harga yang kita ada setara ni pun tak boleh. Ialah iman yang ada pada kita. Maka sebelum daripada kita mati, wi khabar, wi sedar kata iman yang ada pada kita ni maha sangat. Belum daripada kita mati, wi khabar, wi sedar kata iman ni penting weh. Wi tahu harga sebelum daripada kita mati, kata iman yang ada pada kita ni ialah perkara yang penting. Jangan mati dulu baru khabar. Jangan mati dulu baru sedar, baru khabar kata iman yang ada pada kita ni berharga. Jangan sekali lagu tu. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat baik kepada kita. Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita, sehingga kita hidup hari ni tak ada mumah, tak ada makan perkara yang tak boleh makan. Duk boleh makan biasa je. Hanya kita je duk mikir, kerja tak ada, duit tak ada. Tapi tiap-tiap time makan boleh duk makan begitu je. Siapa time makan duk boleh makan. Tapi sudah makan mikir pula, tagih aku nak makan gap. Siapa masa duk boleh makan juga. Boleh makan dah duk fikir pula esok aku nak makan gapo. Bangun pagi esok boleh makan sepotong juga. Nak royak pemberian nikmat Tuhan bagi kepada kita. Dengan sifat boroh dia tak kira kepada siapa yang dia beri. Orang derhaka kepada dia beri. Orang buat maksiat kepada dia beri. Orang hak taat, orang berjuru pun dia beri. Maka kita duduk atas dunia, kita tahu, kita yakin kata orang yang menjadikan kita ni Allah Ta'ala. Maka orang yang menjadikan kita, dialah lebih tahu. Dia lebih tahu kata orang manusia ni nak selamat lagu mana. Maka dia royak dah cara-cara nak yobai hak dia buat tu. Allah Ta'ala buat nak yobai dia atau kuma. Nak we kita selamat, nak we kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala lagu mana. Ada royak siap dah dalam Quran. Maka kena ingat kata duduk atas dunia, kita kena reda segala-gala apa hak Tuhan qada kepada kita. Gapo hak Tuhan qada mesti kita kena reda. Pasal Tuhan buat, Tuhan lebih tahu. Supaya uji bala yang Allah Ta'ala tipu atas kita. Tuhan uji, Tuhan wi bala kepada kita, Tuhan tahu setara mana bala hak sepatut dengan kita. Tidak ada bala yang membawa kepada tak patut dengan kita. Tak ada. Sabit itulah orang biasa supaya kita bala tak supaya Nabi. Tak itu. Kita orang biasa ni, Allah Ta'ala cuba Tuhan uji kepada kita bala uji tak serupa dengan fuak Nabi-Nabi awliya, orang yang rapat dengan Tuhan. Orang yang rapat dengan Tuhan, Tuhan uji kuat lagi, teruk lagi. Maka uji yang paling teruk sekali, siapa dia babosing? Nabi Muhammad. Berapa? Uji yang apa Nabi Muhammad? Tak boleh makan. Dolo aku tak boleh makan. Nabi gapo kita berasa berat? Nabi Ayub dia kaya. Dia kaya, ada anak koli ramai hijau dia buat tu besar. Tapi tiba-tiba dibakar oleh syaitan iblis, habis licin, tak ada rumah. Sehingga mana Allah Ta'ala bala dia tu nyakit kulit. Sehingga mana orang tu tak boleh masuk dekat dengan dia. Ni berat dah. Hak berat laginya gapo? Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala suruh sembelih anak. Tak berat? Mujur Allah Ta'ala tak perintah suruh kita anak sulung, hak mana ada anak sulung, sembelih anak. Mujur Tuhan tak uji kita. Pasal Tuhan tahu kita ni tak boleh buat. Sebab Tuhan tak uji lagu tu. Tuhan uji Nabi Ibrahim. Pasal Nabi Ibrahim dia boleh terima. Sabit itulah uji Allah Ta'ala tipu atas kita. Tuhan tengok sepatut kedok dengan kita. Tapi kita berasa Allah teruknya. Tak boleh kerja beratnya. Rasa penat dah. Sebenarnya dah. Ada hikmat sebalik dia. Maka kita apabila tengok kisah-kisah Nabi SAW. Ni tak berapa hari nak Isra' Mi'raj dah. Maka ada cerita juga. Apabila Nabi kita nak naik Mi'raj. Apabila Nabi kita nak naik pada langit. Maka siapa dia yang turut Nabi? Malaikat Jibril. Borok. Hak turut Nabi borok. Batu tu je turut Nabi. Batu naik nak turut Nabi, nak pergi dengan Nabi juga. Maka Nabi kata mu tak boleh naik. Sehingga mana batu duk bergantung gitulah.
Nak royak keras setara batu pun dia nak turut Nabi. Kalau kita manusia tak turut Nabi, keras daripada batu lagi. Tak itu. Nabi suruh kita mengaji, kita tak mengaji. Nabi suruh kita tutup aurat, kita tak tutup aurat. Nabi suruh kita semaya puasa, kita tak semaya tak puasa. Lebih teruk pada batu lagi. Biasa dengar kedok kisah atau hadis dop. Hadis beruk. Biasa dengar. Hadis Nabi tapi cerita berkenaan dengan beruk. Biasa dengar. Tak biasa dengar je ni. Ada satu ketika Nabi duduk dalam Masjid Madinah. Nabi duduk dalam Masjid Madinah sekali dengan puak sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba ada seorang Arab Badawi, Arab darat. Dia pikul seekor menate. Dia pikul beruk. Ibu dog. Di sini orang beruk, bukan beruk kat kita lah, ibu dog. Besarnya sama dengan batai pini besarlah. Duk pikul belakang dia. Dia pikul beruk, sing bukan pikul tupa. Pikul beruk. Apabila dia nampak Nabi duduk dalam masjid, dia masuk dalam masjid dalam keadaan beruk di atas belakang dia tu. Maka puak sahabat sekat nak masuk lagu mana dalam masjid beruk. Maka puak sahabat lari tak seri masuk dalam masjid kerana ada beruk, dia ada pikul tangan beruk. Maka Nabi kata lepas-lepas dia. Berlari dia masuk. Maka dia masuk pergi jumpa depan Nabi, maka dia tanya, "Man anta?" Ada. Dia tanya Nabi, "Mung ni siapa?" Nabi kata, "Aku ni Rasulullah." Dia tanya, "Man anta?" Mung siapa? Maka Nabi jawab, "Aku ni Rasulullah, aku Nabi." Maka seorang Arab Badawi ni dia kata kan? Dia kata, "Aku tak percaya." Aku tak percaya, dia kata. Pak Nabi pun, "Ya akulah Rasulullah, akulah orang yang Allah Taala utus. Aku Nabi." Maka Arab ni kata, "Aku tak percaya. Mung bohong. Aku nak percaya boleh." Arab ni kata, "Selama mana kalulah beruk hok duk atas belakang aku ni percaya. Kalau beruk duk atas belakang aku percaya, aku nak percaya kamu Rasulullah." Ya mai. Maka Nabi gi duk kena depan beruk dia. Ada beruk duk senuk gitu beruk. Nabi tanya, "Aku ni siapa?" Maka beruk jawab dengan fasih molek. Beruk katakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Beruk boleh kecek kata, "Mung engkau ya Rasulullah." Aku menyaksi kata, "Mung ni Rasulullah." Royak dengan fasih beruk boleh kecek. Maka tuai beruk tu, dia kata, "Aku pun ngucap sepengah beruk juga." Mana kata dia nak turut Nabi, dia kena turut beruk juga. Beruk tu lah ajar dia masuk agama. Lebih bodoh pada beruk lagi. Tak itu? Beruk jadi tok guru dia pula. Nak royak kita pun lagu tu lah. Kalau hari ni kita tak yakin dengan Nabi, kalau hari ni kita tak iktimak, tak pergi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih teruklah kita pada beruk saat ni lagi. Ni hal beruk. Ya. Tu dah. Ingat molek hal kisah beruk. Kalau berasa degil, kalau berasa malas buat ibadat, ingat beruk ni molek. Beruk ni dia mengaku, dia menyaksi kata Rasulullah tu adalah utusan Allah. Kalau kita tak buat degil kita lagi, kalau kita kerah tak saya tengok Nabi lagi, lebih teruk pada beruk lagi lah sing. Baik. Masuk cerita kita pula. Bahasa sifat kalam nak habis dah. Maka kita nak panah semula, nak peringat semula. Kata sifat kalam ni ialah satu sifat yang wajib bagi Allah. Satu sifat yang wajib bagi Allah dengan makna Tuhan mesti ada di zat dia ialah sifat perkata. Maka sifat perkata Allah Ta'ala ni lah tidak berhuruf, tak bersuara, tak derah, tak kho, tak dulu, tak belakang, tak ada ujung, tak ada awal. Sifat perkata Allah yang ada kodeng pada zat Tuhan sedia kala. Maka apabila Allah Ta'ala ada sifat berkata, maka Tuhan dapat boleh berkata-kata. Maka dalil pada hari ni, apabila sebut kata Tuhan ni, mesti ada sifat berkata pada zat dia sedia kala lagi. Maka manakah dalil menunjuk kata Tuhan ni ada sifat berkata? Mana dalil Tuhan boleh berkata-kata? Maka ia katakan, dia kata kalulah Tuhan kita bersifat dengan sifat bisu. Dalil hak bahasa kira dengan akal sing. Puak kita semua ni bawa akal belakang okey. Bawa akal. Otak
Otak ngakal besar mana? Besar akal lagi. Lemu ada akal? Lemu ada otak? Kita ada otak? Otak lemu, otak kita besar otak mana? Kalau kita tak fikir, kalau kita tak tahu yang benar sakut paut dengan Tuhan, bermakna mana otak kita ada tak beza dengan otak lemu yang ada pada lemu tu. Lemu dia tak kenal, tanya sifat 20 lemu, sifat 20 gapo nama kata, dia tebuh dia tu. Kalau kita manusia tak tahu sifat bab ke Tuhan ni, sedekah semua Allahu Akbar. Duk mengaku asyhadu an la ilaha illallah, buat ikhlas kepada Allah, aku takut kepada Allah, semata-mata ibadat aku lillahi taala. Tapi Allah Taala tak kenal, tak beza dengan boh saat itulah juga. Jadi Tuhan yang ada sifat perkata. Apabila Tuhan tidak ada sifat perkata, bermakna Tuhan bisu. Apabila Tuhan bisu, maka dia sebut kata bisu. Bisu ni ialah satu sifat kekurangan. Sifat bisu ni adalah sifat kekurangan. Kalau manusia ada sifat bisu pun tak sempurna dah, kurang dah. Cedera cacat dah kalau manusia pun. Kalau Allah Ta'ala bisu, teruk. Kalau Tuhan bisu, bermakna Tuhan ada sifat kekurangan. Maka apabila Tuhan ada sifat kekurangan, hukum dia mustahil. Apa boleh kata mustahil apa sih? Dan kalau Tuhan bisu, mustahil tak? Mustahil. Apa boleh kata mustahil? Tak ada gapo-gapo nanya dah. Jadi nak royak kata masalah nanyo ni masalah nanyo masalah juga. Kadang-kadang dia mau kata orang ada nak nanyo. Tahu dah orang tak boleh jawab tanya seperti tu. Masa Isra' Mi'raj. Masa Nabi nak duduk di Mekah, nak pergi di Palestin. Nabi bergaduh di mana mula-mula? Nabi tengok tempat padai yang amat luas. Nabi bergaduh situ, Jibril kata, Muhammad turun semaya sunat 2 rakaat. Semaya 2 rakaat. Apabila Nabi selesai semaya 2 rakaat, naik atas borok, maka Jibril tanya Nabi kita, Muhammad tahu ke tak tempat semaya sana mana? Dia tahu tidak dah Nabi Muhammad tak tahu. Dia kita tanya juga apa? Apa? Nabi pun royak tiap-tiap tempat. Jibril pun tanya tiap-tiap tempat hak dia turun semaya 2 rakaat tu. Nabi turun semaya 2 rakaat, naik borok. Jibril tanya pula, Muhammad, tempatmu semaya saat ni mu tahu ke dak mana? Semua jawapan Nabi kata tak tahu. Untuk kata tanya Jibril pun. Inilah orang panggil sunnah. Apabila cara nak kejap tahqiq ilmu, pengetahuan ada pada kita ni mesti kena tanya. Tak tanya tak lekat. Supaya ada yang mau dengar saja. Tak ada nanya gapo, tak lekat. Dengar supaya dengar YouTube, dengar Facebook. Kita dengar dia mau ngajar dalam Facebook. Dia tak tanya kita. Supaya tahu ni dak kita nak mengaji sungguh. Ya bahasa dia dah. Pada tu kita sendiri pun apabila dia mengajar, anak murid dia senyap belaka. Pada ni, tu kita hak kita mengaji ni. Apabila dia mengajar anak murid dia senyap belaka, dia kata kita. Dia kata kita, wallahu a'lam. Pandai mau kata apa tu kata kita. Fok panah belaka dah, senyap belaka dah ni. Dia nak bagi anak murid nanya. Nak bagi anak murid dia bersuara. Itulah nak cek kata orang pandai tak pandai kok, dia duk munazarah tanya. Dia tak faham dia tanya. Dah. Barulah dia faham dia reti, dia kejap molek ilmu hak ada pada dia. Tu dah. Lepas tu nak tanya lagu mana tak faham dia awal lagi pun nama nak kecek tak tahu. Ya lah apa sih? Tu. Dalil kata Tuhan ni ada sifat perkata. Kalau Tuhan kita ni bisu mustahil. Pasal sifat bisu ni kekurangan. Apabila Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, maka batalah sifat ketuhanan dia. Tu ya. Dan wajah yang keduanya, kalau Tuhan ni bersifat dengan sifat bisu, kalau Tuhan dakwa kata aku ni Tuhan, semua perkara aku buat dan semua perkara berhajat kepada aku. Tiba-tiba kita cek pergi mari tengok Tuhan ada satu sifat hak kurang ke apa bisu. Maka langit bumi nak ada ke tak? Apa sih? Kalulah kita ni
tahu kata Allah Ta'ala ni Tuhan. Pasal dia mengaku kata sifat ketuhanan ni ada pada dia. Tiba-tiba kita cek pergi mari, ada satu sifat hak kurang. Gapo bisu? Nak tanya kata langit bumi ni ada tak? Tu dia. Ada ke tak ada? Apa boleh kata tak ada? Dia bisu, dia buat kita dengan sifat ke apa? Kalau Tuhan ada sifat kekurangan, bukan semua tak so je, bisu je. Muka lain sempurna belaka. Tuhan bisu so je. Maka langit bumi tak ada. Kita apa kita tak ada. Apa? Kerananya sifat kekurangan hak ada pada diri dia pun dia tak boleh nak berubat. Dia bisu. Sifat hak bisu pada dia tu pun dia tak boleh nak berubat, tak boleh nak hilang sifat bisu. Bah kalau dia nak buat langit bumi, jauh lagi lah. Dia nak menghilangkan sifat kekurangan pada diri dia pun tak boleh. Pas dia nak buat langit bumi. Kau tak lebih lagi tak boleh buat. Maka dalil ayat Quran pula menunjuk kata Allah Ta'ala ni ada sifat perkata. Buat mari ayat Quran. Ayat Quran ni orang panggil dalil juga. Dalil lakkan juga. Alamat, bukti, alasan kata Tuhan ni ada sifat perkata. Ayat Quran orang panggil dalil. Dalil hak bahasa kira fikir dengan akal pun orang panggil dalil juga. Maka dalil hak bahasa kira dengan akal ni orang panggil dalil. Gapo apa sih? Lemu ada tak? Tak ada. Dalil hak bahasa kira dengan akal orang panggil apa? Akli. Dalil hak bahasa ayat Quran hadis Nabi orang panggil dalil. Dalil nakli tengok ni. Dia orang mengaji dia tahulah dah. Dalil ada dua. Mana dalil menunjuk kata Tuhan ada? Kira dengan akal. Kira kalau Tuhan tak ada tak mesti, tak boleh jadi. Kalau Tuhan tak ada akal tak boleh terima. Pasal benar satu perkara nak ada mesti Tuhan kena ada perkara yang menjadikan dia. Akal kita kira, akal kita fikir. Tak nak fikir jauh atas diri kita je. Rambut kita. Rambut kita masa muda hitam. Masa tua warna apa sih? Putih. Putih tu yang mari mana? Nak kata selai dah lecak pun tak pala kita. Kira dengan akal kita menunjuk kata Tuhan kuasa, menunjuk kata Tuhan ada. Rambut yang kita ada ni, duk guting boleh sekali, dia panjang, guting panjang, kerak panjang, cukur panjang. Cuba kita cabut sorak rambut kita. Panjang mana? Ada ke siapa tekuk rambut kita? Tak. Saput sikit yang kulit kepalanya. Tapi guting pas bulas panjang. Dia mari mana? Akal kita kira. Mesti ada orang yang menjadikan. Iaitu Allah Ta'ala. Hak tu dalil hak bahasa kira dengan akal. Dalil hak kira dengan ayat Quran pula Tuhan kata kan? Tuhan kata Allahul Lazi khalaqas samawati wal ard. Tuhan royak dengan nyata jelas molek kata Allah lah yang menjadikan segala langit dan segala bumi. Ni dalil ayat Quran menunjuk kata Tuhan ada. Sepernilah juga dalil menunjuk Allah Ta'ala ni ada sifat perkata, kita kira dengan akal. Kalau Tuhan bisu akal terima tak? Tak terima. Maka mesti Tuhan kita ada sifat perkata. Tuhan dapat berkata-kata. Lepas tu kira dengan dalil hak nakli pula. Dalil ayat Quran pula. Maka ayah dewak mari malam ni. Dia kata wa kallamallahu Musa takliman. Artinya bertetah-tetah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Apakah bertetah-tetah? Apa sih? Bertetah-tetah ni gapo bertetah? Berkata-kata. Bertetah-tetah berkata-kata lah. Cuma kau kita nak beradab dengan Allah Ta'ala, kita kata bertetah-tetah. Supaya kita makhluk manusia, kalau orang besar, raja, kita kata kan? Buah raja kata, kita kata gapo? Khamsang. Takut sia berat. Bertetah ni bahasa
Raja bertetah. Bertetah bahasa apa? Bahasa Kemojo. Bahasa Melayu lah. Cuma kau beradab dengan orang besar, orang panggil bertetah. Kalau kita orang biasa berkata. Kalau Nabi kata, orang panggil Nabi bersabda, dia kata. Tu. Dah. Maka di sini nak royak Tuhan ni ada sifat perkata sungguh. Sehingga mana dia kata bertetah-tetah Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Dengan makna Allah Ta'ala tu berkata, bertetah Allah Ta'ala akan Nabi Musa sungguh-sungguh berkata. Nak lagu tu. Nak royak Tuhan kecek dengan Nabi Musa sungguh. Bukan atas jalan majak ke apa dak. Bukan atas jalan sini, bukan atas jalan kecek pinjam medak. Sungguh-sungguh Nabi Musa kecek dengan Tuhan. Maka kisah hikayat sikit. Ceritanya Nabi Musa dia balik kepada Madian. Hak Nabi Muhammad nak naik Mi'raj tak berapa hari ni dia temu dengan Madian ni. Nabi Musa dia balik pergi kepada Madian bila? Lepas daripada dia duduk dengan tok tua dia. Tok tua Nabi Musa nama gapo? Nabi Syuaib. Apabila Nabi Musa duduk dengan tok tua dia, pasal Nabi Musa ni menatu Nabi Syuaib. Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib. Dia duduk kerja dengan Nabi Syuaib, tok tua dia 10 tahun. Kerja gapo? Kerja merah kambing. Sehingga mana ada setengah riwayat mengatakan kambing Nabi Musa pera 500 ekor lebih kurang. Apabila dia duduk dengan Nabi Syuaib, duduk kerja pera kambing sampai 10 tahun, maka dia minta izin kepada Nabi Syuaib nak kelik kepada Mesir. Nak pergi berziarah ahli keluarga dia di Mesir. Maka dia gilah musafir perjalanan dia tu dengan kambing 500 ekor dan ada khodai yang menolong dia seorang dan isteri dia. Dan masa dia musafir tu, isteri dia tu ngandung. Lagi pula perjalanan dia masa tu duduk musim sejuk. Apabila musim sejuk, isteri Nabi Musa dia berhajat nak kepada api untuk nak memanaskan tubuh. Apabila berjalan lagi, nampak bukit, satu bukit yang mana atas bukit tu ada api. Nabi Musa nampak api atas bukit tu. Maka Nabi Musa katakan izra'a naran. Ketika Nabi Musa melihat api tu, faqala li ahlihi, dia kata kepada ahli dia, umkusu, kamu duduk sini dulu. Ayat Quran cerita. Apabila Nabi Musa lihat api ada atas bukit, dia royak kepada ahli keluarga dia, duduk sini dulu. Nabi Musa kata la'alli mana? Inni anastu naron. Sesungguhnya aku nampak api di atas bukit ni. Lepas tu dia katanya la'alli atikum minha biqabasin. Mudah-mudahan nanti aku nak pergi ambil api untuk beri ke emu, isteri dia tu. Pasal dia berhajat kepada api ni. Apabila Nabi Musa kita tu, au ajidu 'alan nari hudan, atau dapat petunjuk apa-apa saja pun daripada api itu. Falamma ataha nudiya Musa. Tetap kalau mana Nabi Musa naik atas bukit tu. Nabi Musa naik atas bukit. Kalau hak duk royak dah minggu baru ni, orang hak duduk mengaji di Mesir tu, naik bukit tu lepas isya sampai subuh. Tinggi. Nabi Musa naik sebetai. Nabi Musa ragah tak ragah, dia tumbuk malakul maut selok. Dia tak ada Nabi Musa. Malakul maut, malaikat Israel tu, dia tumbuk, gebuh selok malaikat maut. Ada kisah Nabi Musa dia tumbuk hak hijau dengan Firaun tu. Sekali tumbuk mati. Tu kisah Nabi Musa tu kena lari tu. Nak royak ragah. Dan sehingga mana kalau Nabi Musa ni, kalau dia nak marah, bulu roma dia pecokeng. Kalau dia pakai baju 7 lapis temu. Orang panggil bulu, orang panggil roma temaga. Gima ikat tamada ya seng. Gima tu, dia ikat gima, bukan gima ikat orang tu. Fok dia duk mitah ikat gima, fok demon. Maka apabila Nabi Musa naik atas bukit tu, dekat-dekat nak sapa, Nabi Musa tengok, mana api? Api tak ada.
Apa sebenarnya tak ada kali api tu. Maka di situlah diseru, mari ya Musa. Nabi Musa dengar. Yang Musa dengar tu suara tu. Apabila Nabi Musa naik atas bukit tengok api tak ada. Maka Nabi Musa dengar, wahai Musa. Nabi Musa dengar suara. Dengar suara kau dengar apa? Yang mana Nabi Musa dengar tu mari kok mana tak tahu. Yang mana Nabi Musa dengar tu tidak berpihak, tak tahu mari kat mana. Nak dia dengar tu. Nak mari ke atas pun bukit, tepi, kiri kanan pun bukit, depan belakang pun bukit. Maka Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi Musa. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada telinga Nabi Musa tu. Dapat dengar yang tidak berpihak mana-mana pun. Berasa pelik ni. Kalau kita dengar, hei sing, dengar suara mai kat mana? Kat depan. Tapi Nabi Musa dengar ni tidak berpihak, tak tahu mai kat mana dengar tu. Tapi Nabi Musa, orang hak jadi rasul jadi nabi, dia tahulah. Apabila dia dengar dengar ke mana Allah Taala cerita, inni ana rabbuka, aku ini adalah Tuhan bagimu. Ingat dah, dengar tidak berpihak tu. Bukan mari ke depan, bukan mari ke belakang, bukan kiri, bukan kanan, bukan atas bawah, bukan. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada Nabi Musa dapat dengar kalam Allah Ta'ala. Fakhla'na laika, Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, hei Musa, cabutlah kasut kamu pakai tu. Apabila Nabi Musa dia naik atas bukit dia pakai kasut, maka Allah Ta'ala cerita kata, hei Musa, pecahlah kasutmu. Apa? Kerana kasut hak Nabi Musa pakai tu buat daripada kulit yang belum lagi samuk. Maka Allah Ta'ala kata pula, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sekarang lah ni kamu sudah berada di wadi yang bersih. Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa, hei Musa, sekarang lah ni mu ada pada tempat yang bersih. Maka cabutlah kasutmu tu. Pasal dia pakai kasut buat daripada kulit yang tidak samuk lagi. Maka Allah Ta'ala kata pula, wa anakhtartuka, dan aku pilih engkau hei Musa sebagai kalim, sebagai boleh berkata-kata dengan aku. Aku pilihmu hei Musa. Ni sinilah Allah Ta'ala berkata-kata duk kecek dengan Nabi Musa ni. Lalu itulah dia kata, fastami' lima yuha, hei Musa, mung perhati dengan molek, dan mung ni apa aku wahyu mung perhati dengan molek. Innani anallah, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekah ceritanya, hak nak royak cerita hak Nabi Musa duk kecek dengan Tuhan, Allah Ta'ala kata, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Hei Musa, gapo di tangan kananmu tu? Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, hei Musa, gapo nama hak ada di tanganmu tu? Tangan kananmu. Maka Nabi Musa jawab kata, hiya asaya. Ya Allah, yang ada pada tangan kanan aku itu ialah tukak. Tu Nabi Musa jawab. Lepas tu Nabi Musa kata pula, atawakka'u 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami. Ya Allah, aku duduk bertukak ni lah. Aku duduk buat hamak binatang, aku duduk buat pera kambing yang beratus-beratus ekor tu. Nabi Musa jawab, waliya fiha maribu ukhra, dan kijo lain lagi ya Allah. Tukak ni lah aku buat hamak binatang, aku duk perung beratus-beratus ekor, dan dengan tukak aku ni lah juga duk kijo muka lain lagi ya Allah. Kita pergi lagu mana? Allah Ta'ala tanya je. Hei Musa, gapo di tangan kananmu? Maka Nabi Musa jawab apa? Tukak ya Allah. Dan tukak ni lah aku duduk buat hamak perung binatang, dan tukak aku ni lah duduk buat hijau muka lain lagi ya Allah. 3 jawab pe dia. Tuhan tanya je. Tuhan tanya gapo di tangan kananmu tu Musa? Dia kata tukak, dan tukak ni lah aku buat pera kambing, dan tukak ni lah juga aku buat hijau muka lain ya Allah. Nak royak gapo sini? Nak royak Nabi Musa tu sedar, duk lazat, duk zauk, duk sedap bercakap dengan Tuhan. Sepengah kita lah sing duk kecek dengan tino gewe, mula-mula gewe je. Sedap tu. Yamuk ketik tak khabar. Marilah raja rimah mana pun duk situ.
Dia kecek dengan kekasih kita. Maka Nabi Musa galip kecek tu. Maka Allah Ta'ala kata, Qala alqiha ya Musa. Tuhan kata, tuhuklah tukar tanganmu tu Musa. Tuhuk depan. Maka apabila Nabi Musa tu fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tus'a. Apabila Nabi Musa tuhuk tukar dia ke depan tu, tiba-tiba tukar dia jadi ular. Sebelum daripada dia nak musuh dengan Fir'aun lagi. Dia tukar dia jadi ular. Maka Allah Ta'ala kata, hei Musa, mu ambil tukarmu tu. Mu ambil, mu pergi tukarmu tu. Aku nak jadi tukarmu tu sifat hak mula-mula jadi lagi. Tak usah takut. Nabi Musa pergi ular hak tukar dia tu. Maka tukar dia tu jadi tukar kayu semula. Di sinilah orang panggil Allah Ta'ala duk bertutur, duk berkecek dengan Nabi Musa. Maka ingat molek. Kita dengar sekaligus kat pihak kata Tuhan dengan Nabi Musa duk kecek buas pun dengan kita. Dengar cerita sekaligus Nabi Musa dengan Tuhan duduk buas duduk berkata serupa dengan kita. Hei Musa, gapo tangan kananmu tu? Musa jawablah kata tukar aku ya Allah. Lepas tu tukar ni lah ya Allah, aku duduk buat hamak kambing duduk pera kambing. Dan tukar ni lah juga ya Allah, aku duduk buat kerja muka lain. Lepas tu suruh dia pula, hei Musa, mutahuk tukarmu. Dengar sekaligus yana supaya manusia duk buang dengan manusia. Ingat molek, yang mana Nabi Musa dengar ni, Nabi Musa dengar ni tidak berkaifiat lagu mana kalam Allah Ta'ala. Tidak berpihak, tak ada dengar balik atas, tak ada dengar balik depan, tak ada dengar balik belakang, kiri kanan, dekat jauh, dak belakang. Pas lagu mana hak Nabi Musa dengar? Wallahu a'lam. Duduk situ. Tak kena buat pelik lah. Oh, kriak. Pas nak lagu mana hak Nabi Musa dengar? Tak kena kriak. Bukan supo dengan kalai perkataan hak makhluk. Bukan tak supo. Hak kita ni ada berhuruf, ada suara, bunyi derah, bunyi koho, bunyi nyata, bunyi tak nyata, bunyi butir, tak butir. Bunyi balik atas, balik bawah, balik kanan, balik kiri, depan, belakang. Hak ni hak kita. Hak tu bukan lagu tu. Pas lagu mana? Wallahu a'lam. Tu nak situ. Baik. Tu cerita Allah Ta'ala bertutur berkata dengan Nabi Musa. Artinya, arti hak wa kallam Allah saat ni tu, memberi ketahui, yakni memberi faham akan dia oleh Allah Ta'ala tu akan Nabi Musa dengan kalam, yakni dengan sifat kalamnya, kalam Allah yang qadim. Hak Nabi Musa dengar tu kalam yang qadim tu. Bukan suara hak tu buat dak tu. Hak Nabi Musa dengar tu kecek berkata dengan dia tu bukan kalam hak tu buat dak. Hanya Nabi Musa dengar tu kalam yang qadim pada zat Tuhan lagi. Cuma kau Allah Ta'ala kekuatan power kepada Nabi Musa dengar sifat kalam yang qadim dia. Pas kalam Tuhan yang qadim tak berhuruf. Tak ada bahasa mana-mana. Tak ada awal, tak ada akhir. Tak serupa dengan kalam kita. Pas lagu mana berapa sen? Wallahu a'lam. Tak boleh nak berkaifiat tak boleh nak royak. Oh, kalam Tuhan lagu ni ada mula, ada awal, bunyi bobo nak butir. Hak tu bukan kalam Tuhan, tu kalam hantu. Tu. Baik. Maka ia kata pulaknya, dengan bahawa bertetah oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan tetahan yang boleh ia Musa faham daripadanya akan maksud Allah. Nak royak kata apa sahaja yang Nabi Musa dengar tu, maka Nabi Musa faham. Pas lagu mana Allah Ta'ala berkata dengan Nabi Musa tu, wallahu alam. Duduk situ. Dah tu wasa pun tak payah dah. Lagi. Masa nak habis dah. Inilah makna kata mereka itu membukakan hijab. Di sinilah kita faham kata Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala bukanya dinding. Allah Ta'ala bukanya sekat di antara Allah dengan Nabi Musa. Maka Musa tu boleh dengar kalam yang qadim. Supaya Nabi kita dapat lihat zat Allah Ta'ala. Bila? Ketika mana? Mi'raj. Nabi di atas pada mustawa lagi.
maka Nabi SAW dapat lihat zat Tuhan dengan makna Allah Ta'ala bukakan hijab, maka Nabi kita dapat lihat zat Tuhan. Tak apa nak faham mana tu. Pasal dia kalau sebut kata hijab, hijab ni makna dinding, tirai ni. Ni. Tirai tu makna hijab. Ni. Bermakna kalau sekarang lah ni kita tak dapat lihat zat Tuhan. Semua kita tak dapat lihat zat Tuhan, bermakna zat Tuhan duduk sebelah tirai kalau kita. Kita dengan sekaligus orang makna Nabi Muhammad dapat lihat zat Tuhan dengan makna Allah Ta'ala bukakan hijab. Allah Ta'ala buka dinding sehingga mana Nabi kita dapat lihat zat Tuhan. Bermakna kita faham kata Tuhan duduk balik sana hijab ke? Tuhan duduk balik sana dinding ke? Apa sih? Dengan makna gana? Tu puhna banyak kara muka ni dah. Kalau kita dengar semata-mata dia mau kata Allah Ta'ala bukakan dinding sehingga mana Nabi kita dapat lihat zat Tuhan. Allah Ta'ala buka hijab, Allah Ta'ala bukakan dinding sehingga mana Nabi Musa dapat dengar kalam yang qadim. Kalau gitu suara Allah Ta'ala duduk alik sana dinding. Duk tapai dengan dinding kalau kita tak dapat Tuhan tu. Duk tapai dinding kalau gitu kita tak dengar kalam Tuhan. Bukan makna lagu tu. Makna lagu mana? Dengan maknanya menzahirkan sifat, menzahirkan Allah Ta'ala, menzahirkan Allah Ta'ala menyatakan cakapan supaya Nabi Musa dengar perkataan dia. Itulah makna dia. Hijab dengan makna Tuhan menzahirkan. Tuhan menyatakan kepada Nabi Musa, dengar sifat kalam qadim dia, ada pada zat dia sedia kala. Itulah makna hijab. Allah Ta'ala menzahirkan. Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa. Lagi. Dan memperdengarkan kalam yang qadim. Bukanlah maknanya bahawa perkataan Allah Ta'ala itu satu. Dan pula jangan peheh dan jangan pergi kata perkataan Tuhan ni satu. Peheh tak satu. Satu dengan makna sekali. Jangan peheh kata perkataan Tuhan sekali. Itu salah tu. Maka yang nak buat masalah. Maka memperdengarkan dia akan perkataan Allah tu akan Nabi Musa dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna kata Tuhan kecil, Tuhan berkata-kata sekali. Maka Nabi Musa pun dengar hak tu, Nabi Muhammad pun dengar hak tu, Nabi Adam pun dengar hak tu, malaikat pun dengar hak tu. Ya Allah gitu. Bukan. Bapa boleh kata bukan. Kerana ia katanya dengan dalil berlain-lain hukum syariat. Itu. Hak Allah Ta'ala kata royak kepada Nabi kita Muhammad hukum lagu lain. Allah Ta'ala royak kepada Nabi Musa syariat baik lain. Inilah nak menunjuk kata bukan kalam sifat kalam sifat perkata Tuhan sekali kata tu bukan. Bukan kata Tuhan kata sekali gak maka Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad dengar tu. Bukan. Berlain-lain ni berlaku tu perkataan Tuhan tu. Perkataan berlain-lain ni berlaku. Mana? Syariat Nabi Yusuf. Syariat Nabi Yusuf kalau orang curi hukum dia lagu mana apa sih? Nabi Yusuf kena ambil orang hak curi tu jadi hamu bagi tuan dia. Orang curi, ambil orang curi tu jadi hamba kita pula. Kalau dia curi bagi kita. Itu syariat Nabi Yusuf. Syariat kita Nabi Muhammad. Kalau curi kena kerak tangan. Kerak tangan mana? Tangan sing. Nak ayat hukum tak serupa. Dan berlainnya pula yang bernasakh-nasakh. Yang berbatal-batal hukum-hukuman syariat Nabi sendiri pun bukan semua syariat hukum serupa berlaku. Ada kala dia bertukar hukum. Supaya dengan masa dulu boleh menikah muta'ah. Syiah duk menikah tu. Nikah sewa. Berasa nak menikah, berasa nak bini. Boleh nak sewa 3 hari, 2 hari. Boleh. Dulu. Apa? Kerana puak sahabat dia dulu yang musafir pergi pergi sabilillah jauh-jauh. Dia boleh menikah sama tara. Apabila habis hukum syariat tu dia nasakh dah. Batal dah hukum tu. Lah ni tak boleh dah nak buat gitu. Bapa saya nak menyewa 2-3 hari tak boleh. Masa dulu ni hukum dia bertukar-tukar.
Masa dulu, kiblat ke mana? Kiblat Mekah. Duk tak lama, hadap ke mana pula? Palestin dia kata. Lama mana Palestin? Tak ada, tak tahu dah. Setahun 2 bulan. Hadap ke Palestin tu. Apabila hadap ke Palestin mana setahun 2 bulan, maka tunggu hukum pula suruh tukar pula. Hadap kiblat semula pula. 2. Yang ketiga dalam syariat Islam Nabi Muhammad sendiri pun ada juga hak muka lain lagi. Apa? Saat ni hadap kiblat, tukar-tukar dah. Yang pertama saat ni nikah mut'ah. Yang ketiga minum arak. Asal dulu minum arak boleh tak? Boleh. Siapa dia hak wahai arak? Masa tu Sayyidina Umar lah. Dalam rumah dia payah-payah arak tu penuh Umar. Tapi apabila Allah Ta'ala menghukum, makna waktu hukum, kata tak boleh dah minum arak ni. Dia kata habis payah dia. Dengan sahabat dia taat kepada Allah. Jangan saya setara mana pun. 3. Yang keempat apa lagi? Hak bertukar-tukar hukum dalam agama Islam, syariat Nabi kita. Air semaya tepuh ngapi. Ada air semaya, ada wuduk tepuh ngapi. Batal air semaya. Dulu. Lah ni tukar, tak ada gapo. Ni dah. Banyaklah dalam kalau kita mengajar dalam kitab besar, hukum-hukum ya berbalik, berbatal-batal. Dulu boleh, lah ni tak boleh. Banyak. Sekat tu dulu. Dengan dalil itulah. Dengan dalil kita tanya situ. Dengan dalil berlain-lainan hukum syariat yang bernasakh-nasakh, dengan dalil berulang-ulang menggugur Allah Ta'ala daripada Nabi kita dan umatnya akan fardu sembahyang pada malam Mi'raj. Wallahu a'lam bisawab. Patah ada soalan apa? Ayah sah? Ya. Ada kaum mustahil kita sekali lagi. Ya. Kalau Allah Ta'ala nak kita berkata-kata. Sini dia khilaf. Bagaimana? Kalau setengah pendapat yang kata mustahil, benda baru nak dapat oleh hak zat Tuhan. Mustahil, benda baru nak dapat dengar perkataan yang qading. Mustahil. Mari pendapat yang lain pula mengatakan mustahil sungguh, tapi mustahil ada. Mustahil ada. Ada biasanya benda yang baru nak dengar qading tak boleh. Benda yang baru nak dapat oleh hak zat yang qading tak boleh. Tapi harus pada akal. Apa dah tu? Pada adat mustahil. Tak boleh jadi. Lepas tu, pada akal harus. Pasal Nabi sendiri pun sebelum daripada mati lagi dia dapat oleh hak dah zat Tuhan. Nabi kita nak Mi'raj tak mati lagi tapi dapat oleh hak dah zat Tuhan. Dan Nabi Musa belum daripada mati sekalipun dia dapat dengar kalam Tuhan yang qading. Hak inilah kata bukan mustahil. Mustahil juga mustahil pada adat, harus pada akal. Tapi sepengah kita mu ni nak mengaku kata malas kahwin dengar kalam Tuhan yang qading. Boleh hak masuk duduk dia ni. Itu mustahil pada adat. Lepas tu apa sih? Lagu mana Luk Cing? Aku? Tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.